Okey. Jadi setelah kita mengetahui apakah maksud aksiden near miss, dan kita sudah lihat teori-teori yang berkaitan dengan insiden, kita kena tahulah apakah prevention cost. Sudah tentu setiap organisasi ataupun tempat kerja ataupun premis akan memerlukan kos untuk menghalang daripada apa-apa kejadian daripada berlaku. Jadi kita lihat apakah prevention cost yang terlibat. Kita lihat yang pertama, design cost. Apakah itu design cost? Costs that are used to develop prevention equipment for accident or incident in the workplace. Maksud design cost ni adalah cost yang digunakan untuk develop halangan ataupun peralatan yang digunakan untuk menghalang aksiden ataupun insiden yang berlaku di tempat kerja. Sebagai contohnya, memasang mesin keselamatan, dan juga tanda-tanda amaran. Tanda amaran ni selalunya kita jumpa di kawasan makmal ataupun kawasan-kawasan yang memerlukan tanda amaran lah kepada orang ramai. Jadi kos-kos yang terlibat untuk memasang mesin dan juga tanda-tanda ini adalah kita panggil sebagai design cost. Seterusnya, jenis kos yang kedua adalah operational cost. Cost that are used to aware workers on safety and health in workplace. Untuk operational cost ni adalah kos-kos yang digunakan, yang dibelanjakan untuk memberikan kempen kesedaran ataupun latihan kepada para pekerja di tempat kerja. Sebagai contohnya, mengadakan latihan tentang OSH, dan juga untuk memberikan latihan keselamatan dari dalam PPE, macam mana nak mengenakan pakaian-pakaian keselamatan dan juga apa-apa peralatan yang berkaitan dengan PPE. Itu kita panggil sebagai operational cost. Safeguarding of the future cost. Pengawal seliaan tentang kos masa depan. Ini adalah kos di mana kita gunakan kos ini, kita belanjakan kos ini untuk memastikan keselamatan di tempat kerja. Seperti contohnya health surveillance. Health surveillance ni adalah pengawasan kesihatan dan juga untuk tujuan audit. Maksudnya, kita bayar kos sebagai contohnya iuran ataupun perbelanjaan untuk tujuan-tujuan audit dan juga untuk pengawasan kesihatan. Ini kita panggil safeguarding of the future cost. Dari segi program juga, macam mana kita boleh mengatasi ataupun mengurangkan kadar kemalangan ataupun insiden di tempat kerja. Kita boleh menganjurkan ataupun mengadakan prevention program. Jadi untuk prevention program ni kena ada komitmen daripada bahagian pengurusan di setiap organisasi lah. Jadi bila sebut tentang management ini, employer kena memainkan peranan yang penting. Dia kena ambil peranan dalam aspek OSH ini sebagai sebahagian besar daripada tugas dia sebagai employer. Dia kena tahu macam mana untuk menumbuhkan polisi OSH di tempat kerja, dan dia kena menjadi ketua untuk menyuntik ataupun memberikan kesedaran dalam kalangan pekerja tentang isu safety and health ini. Selain daripada itu juga, seorang majikan ataupun employer ini dia kenalah mengupah ataupun mengambil kerja
pekerja yang kompeten, yang boleh bekerja sesuai dengan program safety and health. Sebab itu dia kena memberikan pendidikan lah, mendidik para pekerja ini untuk menjadi pekerja yang mematuhi OSH. Accident Prevention Program. Accident Prevention Program ni antara program yang kita boleh anjur lah di dalam organisasi masing-masing. Macam mana untuk menghalang daripada accident daripada berlaku. Sebagai contohnya, kita memberikan promosi-promosi dan juga kempen-kempen kesedaran tentang persekitaran dan juga OSH. Memberikan program kesedaran dan juga latihan, menyediakan PPE, housekeeping, dan juga program macam mana untuk mengendalikan bahan kimia. Selain daripada itu, kita boleh buat inspection lah. Inspection ini adalah pemeriksaan keselamatan dan juga audit keselamatan di tempat kerja. Dari segi training, latihan, departmental training must be done to give new employee additional safety training before they begin work. Sebaik-baiknya mana-mana pekerja yang baru dia kena diberikan induksi ataupun latihan ataupun orientasi lah macam mana untuk sebagai pekerja baru dia kena tahu ciri-ciri keselamatan yang ada pada satu tempat kerja. Jadi dia kena bagi orientasi induksi sebelum memulakan pekerjaan. Jadi bahagian HR ini selalunya mereka lah yang menjadi unit untuk memberikan latihan tersebut lah. Jadi apa yang mereka perlu tahu dalam training ini, mereka kena tahu hazard inherent on the job or within the department, maksudnya bahaya-bahaya ataupun ancaman yang ada pada kawasan tempat kerja, ataupun ancaman ataupun bahaya dalam pekerjaan yang mereka akan kendalikan itu. Kemudian safeguards and precautionary measures for those hazard. Jadi bila sudah tahu tentang bahaya, jenis bahaya dan juga ancaman di tempat kerja tu, mereka kena tahulah macam mana untuk kawal selia dan juga langkah-langkah keselamatan. Dan juga kena tahu apa jenis PPE, arahan yang betul, dan di mana lokasi-lokasi kecemasan seperti pintu keluar kecemasan, tempat berkumpul sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, dan juga telefon. Dan juga kena tahu di mana lokasi fire extinguisher supaya senang sekiranya ada apa-apa benda yang berlaku, sebagai contohnya kebakaran, mereka tahu di mana lokasi pemadam api. Ini adalah jenis-jenis latihan yang kita boleh bagilah. Housekeeping training, PPE training, safety and health training. Kalau safety training, orientasi harus diberikan kepada para pekerja lah untuk mendapatkan pengetahuan tentang OSH, lepas tu tanggungjawab masing-masing tentang OSH, jenis PPE yang available, lepas tu lokasi, first aid di mana. Jadi first aid ni pun penting juga ni. Macam setiap unit di dalam organisasi masing-masing dia kena ada first aid lah, persediaan sekiranya berlaku apa-apa insiden. Dan juga dalam safety training ni juga mereka diajar tentang prosedur, macam mana untuk menyediakan laporan tentang kecederaan ataupun ancaman bahaya tentang sesuatu peralatan ataupun persekitaran yang tidak selamat. Itu untuk safety training lah. Training are needed to ini
latihan ataupun training ni diperlukan kepada sesiapa saja yang baru diupah ataupun diterima bekerja dalam mana-mana tempat, ataupun sekiranya dia di reassign maksudnya diberikan deskripsi tugas yang baru. Jadi untuk kes macam tu dia pun kena tahulah, dia kena diberikan latihan. Employee returning to work after extended layoff period of medical leave. Contohnya kalau ada pekerja yang cuti bersalin ataupun pekerja yang bercuti lama, dia kena sebaik-baiknya dia seharusnya diberikan latihan lah untuk refresh peraturan-peraturan dan juga polisi-polisi syarikat macam mana. Sebab mungkin sebabkan bercuti terlalu lama, jadi dia lupa kan, so dia kena diberikan some kind of refreshment lah untuk ingat balik polisi ataupun peraturan syarikat macam mana. Dan juga training juga perlu diberikan sekiranya ada apa-apa peralatan ataupun proses ataupun sistem yang baru diperkenalkan ataupun dipasang di tempat kerja masing-masing. Dan juga lastly, sekiranya ada apa-apa benda yang penting lah, jadi majikan atau employer ini dia boleh memanggil para pekerja untuk mengadakan training sekiranya perlu untuk tujuan tujuan improvement dan juga untuk amalan kerja yang baik.